Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Pelajar wajib hadir ke sekolah seperti sebelum pandemik melanda kecuali bagi kes-kes tertentu. Itu antara prosedur operasi standard SOP di sekolah bermula 1 Mei ini sebagaimana diumumkan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Selain itu, tiada lagi penjarakan fizikal dan pelawat tidak perlu imbas aplikasi MySejahtera di sekolah. Pemakaian pelitup muka masih diwajibkan dalam ruangan tertutup sekolah namun diberi kelonggaran tertentu. Guru juga dibenarkan mengajar tanpa pelitup muka. Manakala bagi guru yang tidak divaksinasi dibenar mengajar secara bersemuka di kelas dan berada di bilik guru tetapi perlu mematuhi garis panduan pengoperasian dan pengurusan sekolah. Imbasan kod MySejahtera. Jika sebelum ini semua pelawat ke sekolah perlu membuat imbasan kod MySejahtera, sekarang ini bermulanya 1 Mei ini tidak perlu lagi dibuat, tidak diwajibkan lagi imbasan untuk MySejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pelitup muka, di mana yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia selaras dengan apa yang telah diumumkan semalam. Pelitup muka wajib dipakai ketika berada di ruangan tertutup dalam premis sekolah dan institusi pendidikan bawah KPM. Selain itu, tiada lagi ujian kendiri COVID-19 seperti sebelum ini namun dilaksanakan bagi mereka yang bergejala. Aktiviti sukan dan kurikulum juga dibenarkan termasuk mewajibkan semula pemakaian baju seragam sekolah mulai sesi persekolahan penggal kedua bermula 12 Jun. Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang meneliti bagi menambah baik akta sedia ada supaya tindakan dapat diambil terhadap kandungan media sosial yang melanggar undang-undang. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata sebahagian besar garis panduan mengenai kandungan telah pun ada dalam Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta sedia ada boleh dianggap memadai namun apabila kandungan yang dimuat naik daripada platform luar negara, undang-undang negara tidak dapat melangkauinya. Kita memang sedang membuat satu penelitian kepada akta sedia ada kalau sekiranya ada ruang yang boleh kita tambah baik dan kita sesuaikan dengan pengalaman yang kita lalulah dalam menguruskan benda ini. Pasukan khas yang ditubuhkan di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan mempercepat proses siasatan berhubung kes kesalahan yang dilakukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Selamat 18 sempena Aidilfitri bermula tengah malam ini hingga 8 Mei. Bertemakan Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi, PDRM komited menurunkan kadar kemalangan dan cegah jenayah pecah rumah. Di Terengganu, 20 kawasan kemalangan maut dikenal pasti termasuk LPT2. Manakala 6 lokasi panas dijangka berlaku kesesakan apabila perantau pulang beraya. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata 67 kemalangan maut direkodkan bermula Januari hingga 25 April, meningkat 14% berbanding tahun lalu. Sementara itu, pengguna jalan raya digalakkan berkongsi video kesalahan lalu lintas ke Facebook PDRM Johor bagi membolehkan tindakan diambil. Maklumat lengkap seperti nombor kenderaan dan lokasi perlu dilampirkan. Pemberi maklumat tidak perlu hadir ke balai polis. 30 lokasi tumpuan di Johor demi memastikan kelancaran pergerakan kenderaan. Di Negeri Sembilan, kira-kira 3,600 pegawai dan anggota polis bertugas pada Aidilfitri nanti. Pemantauan serta pengawalan lalu lintas dilakukan di semua jalan utama serta lokasi panas agar trafik lancar dan selamat. Polis Sarawak pula akan melaksanakan sekatan jalan raya di 56 lokasi panas bagi menurunkan kadar kemalangan, penguatkuasaan undang-undang dan peraturan lalu lintas. Bagi memastikan rumah yang ditinggalkan berada dalam keadaan selamat, orang ramai dinasihatkan memaklumkan ketidakberadaan mereka kepada polis agar rondaan dapat dibuat.
Dalam perkembangan berkaitan, polis tidak akan menahan atau mengambil tindakan terhadap individu yang memiliki banyak saman dan waran tangkap sepanjang tempoh 10 hari. Selamat. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim berkata, fokus pelaksanaan Selamat bertujuan melancarkan perjalanan pengguna pulang ke kampung halaman. Dijangka 4.7 juta kenderaan akan berada di jalan raya di seluruh negara sepanjang perayaan ini. Kenderaan dijangka bergerak secara berperingkat bermula esok. Pemanduan yang lama kerana lonjakan aliran trafik di lebuh raya utama sempena Aidilfitri sememangnya memenatkan. Namun, keterujaan balik kampung untuk berjumpa keluarga tercinta dan sanak saudara tidak mematahkan semangat keluarga Malaysia. Sekiranya mengantuk dan penat, berhentilah seketika di kawasan rehat dan rawat R&R serta hentian sebelah yang tersedia dibuka 24 jam di sepanjang lebuh raya. Fabian William ada bingkisan pesanan bersama Plus Malaysia Berhad. Tidak dinafikan kawasan R&R sememangnya lokasi tumpuan dan sering berlaku kesesakan setiap kali musim perayaan. Bagi menguruskan kesesakan luar biasa ini, beberapa inisiatif diperkenal Plus. Antaranya penutupan sementara laluan masuk utama dan akan dibuka semula secepat mungkin selepas perjalanan trafik kembali bergerak stabil. Akan tutup secara on-off lah, tutup sekejap, buka macam tu. Tetapi kita akan berkomunikasi dengan pengguna bila kita nak tutup, bila kita nak buka. Dan bila keadaan ini berlaku, saya mohon pengguna ataupun orang ramai supaya meneruskan perjalanan ke destinasi yang seterusnya, ke RSA ataupun kawasan rehat yang seterusnya. Kalau yang A tutup, mungkin terus ke B. Kalau di Simpang Pulai tutup contohnya, maka terus ke kawasan rehat yang selepas itu. Di depan masih ada lagi. Jika keperluan terlalu mendesak, pengguna ataupun orang ramai yang mengenai lebuh raya boleh keluar di setiap interchange, di setiap persimpangan di sepanjang lebuh raya di mana mereka boleh menggunakan kemudahan yang sama. Plus menjangkakan lebih 2 juta kenderaan akan menggunakan lebuh raya sehari. Aliran trafik tertinggi dijangka bermula esok hingga 9 Mei. Dalam keterujaan untuk balik ke kampung halaman sempena sambutan Aidilfitri, terus patuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan selain memastikan kenderaan anda dalam keadaan selamat untuk pemanduan yang panjang. Yang penting, sediakan fizikal dan mental yang kuat untuk menempuh trafik luar biasa. Fabian William, Berita RTM. Selepas 2 tahun Aidilfitri dirayakan tanpa boleh balik kampung, kelonggaran yang diberikan tahun ini disambut penuh kesyukuran. Kadar vaksinasi COVID-19 yang tinggi menjadi sandaran Aidilfitri bebas penularan wabak. Namun, mampukah orang ramai mengamalkan kawalan kendiri? Rufina Mary Ambrose ada perinciannya. Ramai teruja apabila Aidilfitri kali ini tiada lagi sekatan untuk pergerakan rentas negeri. Pusat membeli belah di sekitar ibu negara juga menjadi tumpuan apabila warga kota sibuk membeli kelengkapan raya. Kelonggaran secara beransur-ansur pada fasa peralihan ke endemik juga menyaksikan orang ramai lebih yakin dan merasa selamat. Jelas, vaksinasi menjadi faktor utama kelonggaran itu dapat dinikmati kini. Rasa makcik selamatlah kan, tapi nak pakai juga ni penutup mulut ni kan, tak berani jugalah nak sebebas-bebasnya. Nasihat makcik pada orang-orang yang belum vaksin tu, buatlah vaksin. In fact, bila ada ura-ura yang mengatakan kita akan ada the force vaksin kan, kami tertunggu-tunggulah, bagi family saya tertunggulah untuk dapatkan vaksin seterusnya. Sebab kami yakinlah vaksin dapat membantu kami untuk dari segi pertahanan ya. Rasa selamat sebab dah 3 dos sebab benda tu imunisasi kan. Tapi tak semua antibody kita sama. Ada yang berbeza-beza. Jadi bergantung keadaan lah. Kami rasa selamat sikit lah kalau dah vaksin kan lengkap. Orang pula ramai macam ni kan. Kami rasa okey lah. Daripada tak divaksin. Tapi SOP kena jaga juga lah. Tegakkan jarak kan. Mask kena sentiasa pakai.
Vaksin terbukti mampu mengurangkan gejala serius akibat COVID-19 yang perlu ditanggung pesakit. Namun, SOP perlu terus dititikberatkan. Kita dalam norma baru ini perlu faham bahawa individu yang telah ambil dos penggalak dapat menyelamatkan diri daripada situasi jangkitan serius, tetapi mereka ini masih jadi pembawa COVID-19 dan dapat merebak virus tersebut kepada orang lain. Kerajaan sebelum ini memberi jaminan Perintah Kawalan Pergerakan tidak akan dilaksanakan semula. Namun sudah menjadi tanggungjawab kita untuk mengawalnya. Walaupun ramai di kalangan kita telah menerima dos penggalak, jangan jadikannya sebagai alasan untuk tidak mematuhi langkah keselamatan kesihatan awam. Mainkan peranan anda sebagai keluarga Malaysia yang prihatin agar sambutan Aidilfitri tahun ini lebih selamat. Rufina Mary Ambrose, Berita RTM. Skim harga maksimum Aidilfitri dilanjutkan sehingga 10 Mei. Berbanding 6 Mei sebelum ini, pelanjutan mengambil kira pandangan dan permintaan pengguna. Kita menerima apa kata berita dan maklumat daripada umum merayu supaya mungkin kalau boleh dipanjangkan skim harga maksimum perayaan ini, sebab sekarang dikuatkuasakan pada 26 April hingga 6 Mei. Ya. Jadi 6 Mei ini hanya 2 hari saja selepas pilihan hari raya Aidilfitri. Sementara itu, harga runcit ayam dikekalkan RM8.90 hingga 5 Jun. Perdana Menteri meluangkan masa hampir 1 jam bersama 54 anak yatim dan asnaf di bawah tanggungan beliau membeli pakaian dan kelengkapan hari raya. Keluarga angkat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini terdiri daripada 4 ahli keluarga yang kehilangan ibu bapa akibat kemalangan jalan raya dan COVID-19. Selain Pertubuhan Anak Yatim Raudatul Al-Faiz. Sinonim dengan panggilan Atok, Perdana Menteri mesra melayan Karenah cucu angkatnya ketika membeli belah di pusat beli belah di Putrajaya. Tujuannya seperti biasalah, setiap tahun saya bawa mereka. Jadi dulu saya bawa mereka, jadi walaupun saya dah jadi Perdana Menteri pun mereka masih rapat dengan saya dan dah menjadi sebagai rutin setiap tahun kita bersama-sama untuk membeli pakaian raya. Ya, nampak mereka gembira. Semua okey. Semua happy. Ya, biasa kita pun waktu kecil dulu kalau dapat beli baju raya pun happy. Samalah dengan dia orang. Walaupun kesempatan nak jumpa selalu tu tak ada, tapi sekurang-kurangnya setahun sekali tu saya dengan dia orang. Atuk dah belanja kita orang baju, seluar, semua yang Atuk bagi. Saya doakan Atuk semoga sukses dan berjaya dan sihat selalu. Seronok tak Atuk belanja ini? Seronok. Tadi bangun pagi tadi pukul berapa? Tak tahu Atuk nak belanja ni? Bangun pukul 6. Terima kasih Kak Atuk belanja baju hari ini. Terima kasih Atuk sebab belanja kita orang beli baju raya semua. Pelaksanaan gaji minimum RM1,500 yang berkuat kuasa 1 Mei ini telah diwartakan sebagai Warta Kerajaan Persekutuan semalam. Warta Kerajaan Persekutuan yang dikeluarkan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarabanan itu disiarkan di laman sesawang rasmi Jabatan Peguam Negara. Berdasarkan warta itu, pekerja yang tidak dibayar gaji pokok tetapi dibayar gaji berdasarkan upah ikut kerja, berat tan, tugasan, perjalanan atau komisen, kadar gaji bulanan yang kena dibayar kepada pekerja itu berkuat kuasa mulai 1 Mei 2022 hendaklah tidak kurang daripada RM1,500.
Jika 6 hari bekerja, pekerja itu harus dibayar RM57.69 sehari, 5 hari bekerja RM69.23 sehari, 4 hari bekerja RM86.54 sehari dengan setiap jam bersamaan RM7.21. Perenggan ini terpakai bagi pekerja yang diambil kerja oleh seseorang majikan yang mengambil kerja 5 orang pekerja atau lebih. Selain itu, warta tersebut memaklumkan pengecualian pelaksanaan gaji minimum RM1,500 pada 1 Mei ini bagi majikan yang mengambil pekerja kurang daripada 5 orang dan pelaksanaannya hanya berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan. Mata wang ringgit menghadapi tekanan akibat faktor luaran, antaranya polisi moneteri oleh Rizab Persekutuan Amerika selain langkah ketat mengekang COVID-19 oleh China. Pensyarah Ekonomi Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin bagaimanapun berpandangan, trend berkenaan bersifat sementara. Peningkatan penggunaan swasta disokong harga komoditi diharap mampu memacu pertumbuhan domestik sekaligus mengurangkan impak disebabkan faktor luaran. Federal Reserve di US mungkin akan melakukan beberapa siri peningkatan dalam kadar bunga. Jadi ini yang menyebabkan salah satulah faktor utama yang menyebabkan kejatuhan mata wang ringgit. Satu lagi kita juga boleh lihat daripada perspektif keadaan yang berlaku di China. Kerana kita tahu China masih lagi adalah rakan dagangan utama Malaysia. Jadi apabila China masih lagi menumpukan kepada zero COVID policy itu, jadi total lockdown yang berlaku di China itu sememangnya menjejaskan dari segi aktiviti perdagangan. Ringgit kini berada pada paras terendah sejak Mei 2020 berbanding dolar Amerika. Pada tengah hari, kadar tukaran ringgit berbanding dolar ialah pada kadar 4.36 mata. Kadar minimum caruman berkanun share pekerja kumpulan wang simpanan pekerja KWSP wajar dikembalikan kepada kadar asal 11% selepas Jun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, faktor itu mengambil kira pengoperasian semula sektor ekonomi dan pekerjaan pada fasa peralihan ke endemik. Bagaimanapun, keputusan tersebut tertakluk kepada perbincangan bersama Kementerian Keuangan. Benda tu belum dipikirkan lagi lah kan, kerana kita nampak pun ekonomi dah mula rancak balik, negara pun dah mula beredar kepada fasa endemik lah. So kita harap caruman akan naik balik lah bila tu, tapi kita berbincanglah dengan Kementerian Keuangan nanti. Masa sampai zaman persaraan lebih. Kerajaan menerusi bajet 2022 memutuskan untuk melanjutkan kadar minimum caruman berkanun share pekerja pada kadar 9% sehingga Jun bertujuan membantu ahli berdepan cabaran ekonomi semasa. Datuk Seri Amir Hamzah ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menziarahi mangsa kebakaran yang menerima rawatan di Hospital Tuanku Ampuan Afsan. Kebakaran yang berlaku awal pagi tadi di Permatang Badak Kuantan itu telah mengorbankan seorang kanak-kanak 2 tahun manakala 4 lagi parah. Baginda turut diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah dan pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Seri Paduka Baginda turut berkesempatan mendengar taklimat kejadian daripada Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Datuk Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Pahang, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus memaklumkan 3 daripada 4 yang ditempatkan di unit rawatan rapi memerlukan bantuan pernafasan. Pemilik rumah terbabit juga melecur 7% di bahagian muka dan masih tidak sedarkan diri. Kebakaran melibatkan 2 rumah teres jenis semi-D dipercayai bermula di ruang tamu sebelum api merebak ke rumah jiran. Bagaimanapun, penghuni di rumah jiran termasuk seorang bayi perempuan berusia 8 bulan dan kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun mengalami kecederaan ringan.
Di Kota Baru Kelantan, segala persiapan 9 keluarga menyambut Aidilfitri hangus apabila rumah yang mereka huni di lorong Senai Berek 12 terbakar. 5 daripada 9 rumah terbabit musnah 100%. Menurut salah seorang mangsa, Noraiza Saleh, mereka sekeluarga kini tinggal sehelai sepinggang. Api marak dengan cepat dan hanya sempat mengambil dokumen penting dan menyelamatkan ahli keluarga. Turut musnah segala kelengkapan raya dan wang tunai. Kak beli belakang tu. Habis tu Kak beli. Duduk atas rumah tu. Aku tak ada dengan duit raya, dengan duit belanja. Habis tak ada. Kebetulan malam abah dia pun kau Kak duit. Duduk dalam duit tu belakang aku tak terlintas bagai mah. Kak pun duduk dalam tu. Kalau kata lah bagai mah tutup itu Kak. Kita memang nak jual. Habis tu tak ada duit serabut. Seorang lagi mangsa, Cik Nap Cik Jaafar yang tinggal 4 beranak termasuk seorang anak OKU reda dengan ketentuan ilahi namun tetap bersyukur kerana ahli keluarganya terselamat. Saya ayah kedua saya nak jual. Saya ada freezer 2 butir, peti 2 butir. Jadi ayah dalam tu penuh berlaku. Nak jual ayah kedua. Tapi kak, nak orang tak ada rezeki. Begitu lah. Tak ada tu ambil berlaku. Punca serta jumlah kerugian masih disiasat pihak bomba. Assalamualaikum, terima kasih Fatil dan juga Margaret. Kita mulakan dengan kejuanan Badminton Asia 2022 di Filipina. Aksi pusingan kedua berlangsung hari ini dengan beberapa keputusan berbeza di lakar barisan pemain negara. Jago perseorangan negara Lee Zijia mara ke skor akhir selepas mudah menundukkan lawan dari Indonesia, Cesar Hiren Rustavito. Dalam pertemuan itu, Zijia memerlukan hanya 32 minit untuk meraih keputusan 21-14, 22-20. Zijia mendominasi set pertama dengan baik sebelum mata demi mata dikejar Rustavito pada set kedua. Namun Zijia enggan menyerah sebelum menamatkan aksi dengan cukup tenang dan bergaya. Sementara itu, bergu lelaki Go Zifei Nur Izzuddin turut mara ke skor akhir selepas menumbangkan wakil Korea Selatan Kang Min-yuk Kim Won-ho dengan straight set. Aksi set pertama menyaksikan Zifei Izzuddin menguasai awal saingan meskipun pasangan Korea Selatan itu cuba bangkit, namun bergu negara berjaya menutup permainan dengan 21-17. Bagaimanapun selepas rehat, Zifei dan Izzuddin terus menjarakkan mata demi mata sekaligus menang juga dengan keputusan 21-17. Mereka akan bertemu gandingan China Ren Zhijiu Tan Chang. Dalam satu lagi pertemuan, bergu wanita Anna Cheong Teo Meijing terkandas di pusingan kedua. Tumpas kepada pasangan China Chen Qingchen Jia Yifan. Menentang pilihan pertama kejuanan, Anna dan Teo tetap berjaya memberi saingan sebelum tewas 18-21, 16-21 dalam tempoh 33 minit. Turut tersingkir dua wakil perseorangan, Liu Darren dan S. Kisona. Liga Juara-Juara Asia, Johor Darul Ta'zim JDT kembali mencerahkan peluang untuk mencipta sejarah selepas menewaskan Guangzhou FC dari China 2-0 pada aksi di Stadium Sultan Ibrahim. Kemenangan ini akan menyaksikan anak buah Benjamin Mora dan wakil Korea Selatan Ulsan Hyundai berentap Sabtu ini untuk merebut tempat ke pusingan 16 terakhir. Tegas Mora, hanya kemenangan akan mengesahkan kemarahan skuad Harimau Selatan. Namun beliau mengakui bakal berdepan aksi sukar berikutan mereka akan bermain pada waktu petang dengan beberapa pemain sedang berpuasa. You know, we respect, of course, fasting season, and we cannot influence in that situation to the players, but I know they are committed, and I know they might find the way to rest better, maybe, and maybe I find a way to swap some players for others to be fresh. But of course,
I guess we cannot do anything about it. Dalam pertemuan semalam, kedua-dua gol JDT dijaringkan Bergson da Silva menerusi sepakan penalti. Skuad Harimau Selatan turut berpeluang menambah jaringan menerusi Akia Rashid dan Khalide Murga, namun kedua-duanya gagal menemui sasaran. Selepas 5 perlawanan dalam kumpulan JDT dan Ulsan Hyundai kini terikat 10 mata, diikuti Kawasaki Frontale 8 mata, manakala Guangzhou FC masih gagal merekodkan sebarang mata. Perkembangan Sukan Si Hanoi, Ketua Kontingen Negara ke Tamasya berkenaan Datuk Nur Azmi Ahmad menyifatkan sasaran 36 pingat emas, 35 perak dan 75 gangsa yang ditetapkan mampu untuk dicapai oleh Barisan Atlet Kebangsaan. Beliau berkata sasaran diumumkan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumwi itu tidak menjadi masalah kepada kontingen negara yang dibarisi kombinasi atlet muda dan senior. Menurutnya, sasaran emas tersebut telah dinyakakan berdasarkan pemerhatian pada bengkel penetapan sasaran pingat sebelum ini dengan rata-rata Persatuan Sukan berhati-hati dalam memuktamadkan sasaran. Kutipan pingat juga katanya mungkin berubah dari hari ke hari sepanjang tamasya berlangsung. Pada Sukan C 2019 di Filipina, kontingen negara mengutip 56 emas, 57 perak dan 72 gangsa. Jauh tersasar berbanding sasaran 70 emas, 51 perak dan 105 gangsa. Seterusnya menduduki tangga kelima keseluruhan berbanding sasaran tempat keempat. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu Isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Isya. Baik, skuad bawah 23 tahun B23 negara berpotensi untuk menamatkan penantian lebih sedekat bagi meraih pingat emas acara bola sepak lelaki Sukan C di Hanoi, Vietnam bulan depan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumwi percaya pasukan negara mempunyai ramai pilihan pemain yang mampu untuk membawa pulang kejayaan. Walaupun persiapan pasukan terlewat sikit, tetapi kemampuan para pemain tu saya fikir kita bukan tahap kaling-kaling lah. Kita satu pasukan yang digeruni lah di Asia, dan juga di peringkat Asia ni memang ya up there lah. So I'm pretty sure kita akan bagi saingan yang paling baik, insyaAllah. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penyerahan Jalur Gemilang kontingen Malaysia ke Sukan Si Hanoi di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Sebelum ini, Ketua Jurulatih Brad Maluni memaklumkan tiada sasaran spesifik diletakkan pada pasukannya, namun memberi jaminan akan membentuk skuad terbaik yang berupaya memberi tentangan sengit. Kali terakhir Malaysia memenangi pingat emas acara bola sepak lelaki Sukan C pada edisi 2011 di Indonesia sewaktu dibimbing Dato' Ong Kim Swee sebelum meraih pingat perak pada edisi 2017. Mac memiliki nama yang unik macam nama Mac lah, Margaret Gambang kan. Yeah. Secara tidak langsung menyebabkan seseorang tu mudah dan pantas dikenali, Mac. Betul. Selain mempunyai maksud tersendiri, di sebalik nama unik juga akan menonjolkan kepribadian seseorang. Hashtag malam ini menampilkan dua kanak-kanak memiliki nama cukup unik. Saksikan. Pasangan adik-beradik di Brebes, Jawa Tengah, Indonesia menjadi perhatian susulan mempunyai nama unik. Nama pasangan adik-beradik ini ialah Lalu Dunia Pun Tersenyum, berusia 12 tahun, manakala adiknya pula bernama Dan Semuanya Menjadi Indah, 6 tahun. Bapa mereka, Fajar Setiawan, memberitahu nama berkenaan pernah dibantah orang tuanya. Ibu bapanya meminta dia menggunakan bahasa Arab, namun menolak cadangan itu dan memilih bahasa Indonesia.
Seorang petani dari kampung Peishi, wilayah Anhui, China tular kerana memiliki rupa paras persis Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam sekelip mata, hidup Lo Yonpin, 54 tahun, berubah menjadi seorang personaliti dan kerap diundang ke stesen televisyen, portal, majalah dan surat khabar. Popularitinya memuncak apabila Rusia menyerang Ukraine sejak 24 Februari lalu. Bagaimanapun, di sebalik kemasyhuran itu, Yonpin masih bimbang tiada wanita mahukannya yang berwajah bujang. Masih di China, seorang warga emas berdepan tragedi cemas diserang seekor kambing. Mujur dia sempat diselamatkan seorang anggota polis yang kebetulan lalu di situ. Anggota terbabit terpaksa menyembur cecai lada di muka haiwan itu selepas usaha menghalau kambing berkenaan gagal. Insiden berlaku di Bandar Hohhot, Inner Mongolia, 15 Mac lalu. Macam-macam kena serang kambing. Betul. Jawapannya, kambing tu perlu dijadikan rendang lah pada untuk raya ni. Ya, betul. Paparan itu menutup berita perdana untuk hari ini, Khamis 28 April. Terima kasih kepada pihak yang menyantuni iftar petugas bahagian berita awal semasa RTM, termasuk kami di Seksyen Berita TV sepanjang Ramadan ini. Ya, terus berwaspada terhadap penularan COVID-19 dalam fasa peralihan ke endemik dengan memakai pelitup separuh muka. Program inklusif menyusul selepas ini seperti biasa. Terus setia bersama kami di RTM. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.